berwuduk sunat. Berwuduk sunat lah. Aku berkomo-komo sunat kerana Allah Ta'ala. Dia niat masa komo tu macam tu. Aku berkomo kerana Allah Ta'ala. Jadi berkomo kerana Allah Ta'ala kan. Jadi kalau dia niat benda tu sunat, ataupun aku berkomo kerana ikut Nabi SAW, nak wuduk Rasulullah komo, aku berkomo kerana ikut Nabi SAW. Boleh niat itu? Boleh? So, antara kita kaedah beramal ni, apa yang memang Rasulullah buat, kita niat. Aku buat ni macam apa? Kerana ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa Arab disebut ittiba'an lin Nabi SAW. Kalau guna fi'il madhi ittaba' tu Nabi SAW. Aku mengikut akan Nabi SAW. Apa kita buat? Pakai sorban. Apa niat? Ittiba'an lin Nabi SAW. Pakai cincin macam apa? Ittiba'an lin Nabi SAW. Pakai jubah macam apa? Ittiba'an lin Nabi SAW. Pasal apa? Hafal Quran tadi? Ittiba'an lin Nabi SAW, kerana ikut Nabi SAW. Baik, kalau dia niat sunat juga, maksudnya kalau dia niat ittiba' Nabi SAW, jadi tak wuduk masa komo-komo tu? Tak jadi lagi lah. Maksud jadilah wuduk, jadi tak hukum basuh muka? Tidaklah, pasal dia nak jadi hukum basuh muka, mesti aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Aku wuduk kerana Allah Ta'ala, baru jadi wuduk. Kalau dia niat, aku komo-komo ni kerana ikut Nabi SAW, wuduk ke tu? Tidak. Jadi tak sah ibadat melainkan dengan niat. Niat macam mana? Spesifikasikan. Kita punya kesengajaan itu ialah semata-mata untuk wudu. Ya. Dan membasuh muka ataupun itlak. Okey, ada bahasa Arab situ, tengok. Ataupun itlak. Kita pernah jumpa mutlak, ayat mutlak apa dulu. Cuma bahasa Arab kalau sebut itlak, istilah itlak ni ialah menyebutkan sesuatu tanpa qaid. Itlak adalah menyebutkan sesuatu tanpa qaid. Qaid tu bahasa Arab. Bahasa Melayu apa? Menyebut sesuatu tanpa kaid. Tu Melayu kan. Bahasa Arab macam bunyi selera sikit. Menyebut sesuatu ada hamas ta belakang. Menyebut sesuatu bi ghairi qaidin, tanpa qaid. Itu apa tu? Sebut Melayu bunyi kokolah Arab kali. Sajalah saya kena-kading yang itu. Saya nak sebut apa? Baik, asal nak sebut itlak. Jadi basuh muka dengan itlak maksudnya basuh muka tanpa ada apa-apa niat. Mutlak maksudnya semata-mata. Jadi kalau dia basuh muka pasal apa? Saja basuh muka. Untuk kena basuh lagi tak? Untuk wuduk. Pasal apa? Pasal syarat mesti niat. Dah niat tadi. Dia niat apa? Niat basuh muka. Bukan niat. Bukan niat wuduk. Untuk niat apa nak pakai? Dia ajar niat ni. Dia ajar niat tu nak niat macam mana. Baik. Kalau ada orang kata niat ni dalam hati. Memang niat dalam hati. Tapi niat macam mana? Kalau Wahabi dia ajar macam ni. Itu apa? Allah Ta'ala tahu niat kita. Itu memang tak ada masalah. Allah memang dia tahu niat kita. Takut kita tak tahu kita nak niat apa. Itu yang ulama kita ajar. Nawaitu usolli, apa-apa saja seumpama tu. Pasal apa? Pasal kita pun tak tahu kita nak niat apa. Allah memang tahu. Dia tahu kita niat tak niat. Tapi kalau kita nak niat apa? Nak niat macam mana? Kalau kita lah nak ajar adik-adik macam ni nak sembahyang. Adik, nak sembahyang zuhur kan? Macam mana nak ajar dia? Niat. Niat dia macam mana? Niat lah. Macam mana niat sembahyang zuhur? Niat lah. Boleh pandai tak? Macam mana nak pandai? Niat tu macam ni. Aku nak sembahyang pada zuhur. Kalau zuhur lah. Kalau hafal Arab dia macam mana? Tiap usolli. Apa tujuan tu? Untuk praktikalkan niat lah. Nisbah kita niat tu hal. Nisbah nak ajar macam mana nak didik anak niat. Takkan nak kata macam ni. Niat dalam hati. Nak niat apa? Niat lah, niat dalam hati. Niat lah. Nak niat tu macam mana apa? Niat dalam hati lah. Niat apa? Niat lah. Usolli bid'ah katanya. Macam mana? Bodoh. Nampak bodoh Wahabi sini lah. Bodoh bid'ah dia. Memanglah niat di hati tu nak ajar macam mana niat. Niat dalam hati mana boleh sebut? Lah, apa masalah sebut? Sebut tu ialah untuk mengajar supaya hadir di hati. Kalau Wahabi ni dia ajar anak dia, saya tak tahu dia ajar niat macam mana. Apa-apa Quran ni? Okey, niat kerana Allah Ta'ala tu. Niat macam mana tu Ustaz?
Niatlah. Macam tu. Tak apa macam ni. Niat lah. Okey, niat. Dah niat belum? Nak niat apa Ustaz? Niat dalam hati mana boleh sebut? Niatlah. Saja saya nak pelakir bawa wahabi ni. Dia orang bodoh lah, dia tak faham fiqah. Ada pula dia tunjuk dalam YouTube, dia kata macam ni. Niat ni sebenarnya kita duk kata bid'ah ni pasal apa? Takut nanti orang kata usoli tu wajib. Usoli wajib? Mana wajib? Tapi bila kita usoli, dalam hati lagi ada tak? Aku sembahyang padu. Ada tak? Bagus tak usoli? Kalau wahabi dia tak usoli dan dia kata bid'ah, macam mana dia niat? Dia macam ni nanti. Allahu Akbar. Dengar saya sebut. Dia kata kalau kita kata pasal apa tak niat, aku niat. Orang niat apa? Allah tahu niat dia dah. Orang kata memang Allah Taala tahu niat dia, tapi hang pun tak tahu hang niat apa. Tu kelahi dengan wahabi sikit tu. Pasal apa nak sebut kelahi-kelahi ni? Bagus kelahi kelahi benda yang dia orang argue, benda yang tak sepatutnya dia argue. Dia orang petikai apa yang tak sepatutnya petikai. Sini ada ustaz-ustaz ni. Tak ada lah. Semua ustaz Kota Raja semua macam raja punya. Bagus. Bagus. Masuk raja tu martabat A kualiti punya. Golongan bangsawan dalam bab ilmu kan. Jangan golongan bangsatwan. Tu tak pakai. Okey. Sajalah sampai-sampai main bahasa. Saya ni pakar bahasa tu. Mengaku bila orang tak kata apa pun. Bukan maksud surat kabur. Baik. Jadi asal nak sebut itlak. Jadi kalau dia itlak, maksudnya dia tak ada niat apa-apa. Niat apa-apa tak sah. Pasal bila niat mesti ada qasad. Apa qasad ni? Kesengajaan. Itu yang ulama terjemahkan sengaja. Yang kita sebut sahaja tu. Apa maksud sahaja? Maksudnya aku ni sengaja nak buat ni. Sengaja tu maksud dia macam mana? Memang aku nak buat dengan sengaja lah. Ni aku dengan sengajanya nak sembahyang. Itulah sengaja aku sembahyang. Ada orang kata ni duduk sembahyang apa? Sembahyang saja-saja pula. Bodoh, bukan macam tu maksud dia. Kau ambil lah huraian daripada orang yang reti nak bagi hurai. Ni dia lah dia bodoh. Dia bagi huraian bodoh. Nampak bodoh dia? Ya kan, orang yang bodoh dia tak hurai tak apa, tak tahu dia bodoh. Ni dah lah bodoh bagi huraian bodoh. Bodoh tu koi. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, tak percaya. Tengok bab niat solat. Tengok muka-muka yang kadang-kadang tokoh tu macam orang pandai-pandai. Tapi rupanya bodoh. Dengar tak percaya pergi tengok. Ada YouTube pergi tengok. Ada kelas komputer ni? Ada komputer? Tak ada. Kelas mana ada? Kelas anu ada, bagus. Boleh kawan dengan saya. Nanti saya main sekali-sekali tumpang. Kita lawan mana. Tak percaya tengok. Saya dalam kereta saya ada satu tu. Kita try lagi. Ustaz ni? Ustaz ada panah tak? Ada ni? Dah try lah? Sini lah ni. Kita tak try lagi kalau itu. Cukup. Baik, selesai buat tu. Jadi kalau niat, tak ada niat apa-apa tak sah. Mesti ada kesengajaan tu. Baik. Jadi kalau dia tak niat apa-apa ataupun dia itlak ataupun dia niat qasad, wajib membasuh semula juzuk yang telah terbasuh. Sedia maklumlah tu, rasanya tak susah mana. Baik, maka jika qasad ia membasuh akan dia daripada membasuh muka, jadi wajib kembali membasuh akan dia. Jadi kalau kena je muka, lepas tu basuh, macam mana? Tak payahlah ulang-ulang basuh. Tapi kalau berkomoh, dia berkomoh kerana orang Ta'ala, komoh, lepas tu kena ada mulut yang kena. Lepas tu tadi dah kena dah dengan basuh, dengan berkomoh. Tadi berkomoh, bukan niat wudu kan. Jadi kena basuh lain. Okey, siap. Baik. Maka jika dikosot, dia ada nawaitul wudu'a. Macam langkah je ni. Itu. Terus nawaitu je. Jadi niat itu macam mana? Ni lafaz niatnya. Nawaitul wudu'a. Satu. Atau boleh juga niat macam ni. Nawaitu fardal wudu'i. Atau nawaitu taharata anil hadasi. Itu adalah niat-niat yang boleh. Selalu kalau zaman dulu dia ajar macam ni, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Okey, soal. Ada niat apa?
Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Siapa ada niat nawaitu rafa'al hadasil asghari? Tak ada? Nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sah lah. Macam tak beryakin yang nak jawab. Sah lah. Ya Allah. Cuma niat banyak-banyak tu apa? Nak menunjukkan itu adalah antara yang boleh diniat. Macam mana pun, dengar sikit nak sebut. Dalam banyak-banyak niat ni, pilihlah niat yang paling baik sekali. Niat apa yang paling baik sekali? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Baik, pasal apa saya kata baik? Pasal ada ketika dia, kalau kita niat lain daripada wudu'a ni, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, aku wuduk kerana Allah Ta'ala, termasuk dalam tu aku ambil air semayang, tapi tukarlah air semayang tu, pakai wuduk terus lah, senang. Aku wuduk kerana Allah Ta'ala, lagi cantik bahasa tu. Kalau kita tak niat aku wuduk kerana Allah Ta'ala, kita niat lain, aku angkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala, misalnya, niat angkat hadas kecil ni ada tempat yang tak cantik niat tu, bahkan tak sah. Okey, tengok elok-elok. Misalnya macam mana? Kalau kita dah ada wuduk, wuduk tak batal, kita sembahyang maghrib, dah sembahyang isyak, kita wuduk sekali lagi, boleh tak? Apa hukum wuduk tu? Sunat. Wuduk mana sunat? Wuduk yang masih yang kita ambil yang kedua tu. Niat apa ni? Kalau niat nawaitul wudu'a, ya, wuduk tu sunat, dan wuduk tu dapat pahala dan sah wuduk. Pasal pertama yang dia tak sembahyang maghrib jadi wuduk, niat sembahyang isyak pun adalah wuduk. Okey. Kalau orang niat nawaitu rafa'al hadasil asghari, yang tu yang biasa yang diajar, walaupun dalam kitab kita tak sebut. Aku angkat hadas kecil kata orang Ta'ala, nak sembahyang maghrib, dia niat aku sembahyang angkat hadas kecil, sah wuduk dia? Pasal apa? Memang dia angkat hadas kecil. Bila dia nak sembahyang isyak, dia wuduk sekali lagi. Dia niat apa? Tadi dia niat macam mana tadi? Saja aku angkat hadas kecil kata orang Ta'ala, tak sah wuduk dia, tak dapat pahala wuduk, sia-sia wuduk tu. Okey. Cuba faham saya sebut apa? Cuba nilai. Pasal apa tak sah? Wuduk sama macam ni. Tak sah tu bukan masalah sama. Dia ni apa? Angkat hadas. Dia batal ke sembahyang. Contoh saya bagi tadi, contoh tak batal sembahyang tau. Jadi wuduk maghrib ada lagi, tak batal lagi, tapi dia ambil air sembahyang, tapi dia niat ambil niat apa? Aku angkat hadas kecil kan orang Ta'ala. Ada hadas kecil tak ada? Itu sah ada niat angkat hadas kecil. Pasal apa tak sah pula? Dengar-dengar saya sebut, mana ada hadas kecil? Jadi dia niat aku angkat hadas kecil, kelakar. Mana ada hadas kecil? Jadi niat tu tak cantik. Tapi kalau pertama maghrib dia niat wuduk, lepas tu isyak dia niat wuduk, boleh tak? Pertama tu wuduk, nak sembahyang isyak tu pun wuduk je. Wuduk lah, takkan basuh kaki lah tu, wuduk lah. Takkan mandi, wuduk lah. Bukan mandi junub, bukan makan nasi, apa tu? Wuduk lah. Tapi kalau dia ni ada kecil, dia dah ada. Untuk dia ni ada kecil, tak pakai. Tentu tak pakai sikit. Cuma pada ketika yang memang dia wuduk fardu tu tak apalah. Tapi jadi sia-sia sikit pada tempat yang tempat tu dia masih ada wuduk. Istilahnya sunat dia membarui wuduk, tapi dia niat angkat hadas kecil, sedangkan dia tak ada hadas. Kalau dia nak niat juga, macam mana? Kentut sekali, atas kata nak bagi ada hadas, niat aku angkat hadas kecil, baru sah angkat hadas kecil itu atas nama wuduk. Macam mana pun dia niat hadas kecil tu, dia boleh tak sembahyang isyak? Untuk wuduk tak sah? Wuduk maghrib tadi ada lagi. Bagus, pandai. Pandailah pekah. Tu kata pandai. Tu pekah ni kita faham elok, cerdik pada mufti. Mufti mana? Mufti Perlis. Tak faham tanya lain, saya sebut apa? Hampa nak tahu cerdik tak cerdik Perlis macam ni. Ada orang nak buat majlis Maulid Rasul, memohon kepada pejabat agama. Mohon apa? Buat Maulid Rasul, buat apa? Qasidah, selawat kan. Ceramah tu syukur dah. Hantar surat ke pejabat agama Perlis ni. Untuk pejabat agama Perlis respon apa tu tak? Dan kami tidak membenarkan membuat apa-apa sambutan Maulid Rasul, kerana perbuatan ini adalah bid'ah. Kerana Nabi tidak pernah membuat sambutan apa-apa Maulid Rasul.
Itu jawapan majlis agama. Mana? Boleh. Cerdik bodoh. Hampa cerdik lagi lah tu. Jadi itu bukan mufti, jabatan agama dia. Dan jabatan agama dia telah diserap dengan pahaman-pahaman Wahabi bodoh ni. Waktu bila kita kata Wahabi, dia marah. Padahal tu pahaman Wahabi tu. Tak mana yang Wahabi, tak pahaman tu. Membida'ahkan benda yang tak bidah. Kalau hampa try pergi sana, hampa sembahyang maghrib, masuk masjid, imam habis, hampa sembahyang, cuba baca macam ni. Allahu Akbar, takbir tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hampa tahu apa jadi? Satu masjid tengok. Pasal apa? Dia orang perak bodoh kan? Dia orang tak baca bismillah. Habis sembahyang ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau hampa lah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna nar, Allahumma antas salam minkas salam. Kalau tambah pula, hampa baca tu, subhanallah, subhanallah. Tengok macam nak terkeluar biji mata. Tak jadi yang babi buat. Kita buat rombongan tu nak. Boleh? Pergi dengan saya sekali. Saya di Kuala. Saya ambil gambar sekali. Tangkap kan? Siapa tangkap siapa kita tengok tu. Kita buat panah sekali. Wah, panah tu action je. Macam panah orang mampu kena tangkap. Tu kena tangkap. Esok sampai nak manah pun tak boleh. Pasal apa? Kota Raja buat kes. Jangan buat pasal tu. Satu salah tu. Satu ada disiplin tu. Jangan nak panah orang. Jangan nak panah tu. Panah pula dengan bangganya masuk dalam Facebook. Mampu sikit-sikit isu-isu panah. Pasal hampir-hampir dulu kalau ikut dia orang tak nak bagi kita panah ni. Panah ni kalau ikut lah ni masih lagi dibenarkan untuk memanah tanpa ada apa-apa permit dan surat kebenaran. Pasal masih dianggap sebagai alat sukan. Padahal kalau ikut senjata tu dia bahaya lagi pada pistol. Pistol dia meletup. Panah mana dia meletup. Very silent you know. Tak percaya tengok saya ada panah compound tu. Nak try saya punya lagi. Berapa meter? Saya boleh tembak 100 meter. 190 yang saya duduk bukan menembak, mana 100 meter. Ukur tengok 100 meter. Tiang elektrik tu. Kira satu tiang elektrik berapa meter? 50. Dua tiang elektrik tu saya boleh tembak. Saya try. Hampa tembak je lah situ. Tu pun betul tak? Betul tak? Setuju? Saya tahulah saya pun manah ke dulu. Itu lah. Hampa tradisional. Bukan senang. Dia kena kemahiran. Kekuatan tangan, mata, fizik. Tangan semua betul. Bukan boleh goyang ni. Ni pun goyang, ni pun goyang. Mana nak kena? Cerita sikit tau. Kata-kata bertambah panah. Bawa senjata boleh. Tapi jangan tuju ke orang. Macam mana pun nak tu buat apa? Nak menunjuk kata kita nak serang perleh. Bukan serangan panah. Panah tu alat bagi di ground sikit lah. Kata apa? Ada pahaman-pahaman sewil macam ni. Dan satu negeri telah dipahaman sewil dengan macam tu. Telah disewilkan pahaman. Ada pula baca bismillah tengok orang macam tu. Tak pernah ada ulama-ulama mazhab yang buat macam tu. Baik. Nawaitul wudu'a. Jadi niat yang paling bagus nawaitul wudu'a lah. Jadi siapa-siapa yang duk biasa niat nawaitul rafa'al hadasil asghari tu bukan tak sah, tapi ada tempat leceh sikit tak sah. Itu tak sah sunat wuduk tak apa. Okey dengar sikit. Ada tempat dia tak sah ni bukan tak sah wuduk tu, bahkan tak sah langsung. Pula. Dengar. Masa bila ni? Apabila ada kes-kes orang yang hadas dia sentiasa ada. Macam kita sebut orang yang sentiasa kencing, tak putus. Orang perempuan yang istihadah. Misalnya. Orang perempuan yang istihadah, maksudnya ada darah yang keluar bukan waktu haid. Waktu haid memang tak payah sembahyang. Masa istihadah kena sembahyang tak? Okey. Duk keluar tak? Keluar. Bila keluar tu dia nak wuduk, dia niat macam mana? Kalau dia niat nawaitul wudu, aku wuduk kan orang salah. Tak apa, betul. Pasal memang dia wuduk. Memang dia wuduk. Tapi kalau dia niat aku angkat hadas kecil, angkat hadas dia. Tak angkat. Pasal apa tak angkat? Pasal duk keluar, duk ada lagi. Duk keluar lagi. Duk keluar lagi. Duk keluar lagi. Lagi keluar lagi. Keluar lagi. Hadas kecil tak boleh angkat. Yang sah macam mana? Masa tu memang tak boleh niat nawaitu rafa'al hadasil asghari. Jadi ada bahaya dia niat tu.
Bila ada bahaya macam mana? Niatlah yang tak ada bahaya. Yang cantik, perfect. Apa dia? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Jadi nak ajar anak-anak ke adik ke, tambah ada guru-guru pasti ke, guru-guru yang ajar agama ni, kita nak ajar anak cucu pun ajar apa? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Okey, siap. Satu cerita bab tu je. Kalau hampa tengok geng-geng Wahabi, dia tak ceramah itu, tak ngajar itu, dia pun tak kerti bahas-bahas ulama' macam tu. Orang tak kerti je. Baik, satu. Tanggung kedua pula. Yang keduanya membasuh sekalian muka, bab muka. Soal lu tak tahu? Masalah niat ada? Tak ada soal tu terror lah. Kalau ada masalah tanya boleh jawab kan. Saya tak berani tunduk je. Masa ngaji dia kena faham. Jadi mana-mana yang agak-agak halangan nak faham, duk bagi dia hilang pengalaman tu. Macam kena mak ganja tu, hilang habis akal-akal fikiran. Bagi duduk alam hakikat sikit, duduk alam maya tu. Okey, siap. Tak ada kalau kita teruskan sikit insya-Allah. Yang keduanya membasuh sekalian muka. Basuh apa? Sekalian muka. Pasal apa disebut sekalian muka? Maksudnya muka jangan ada yang tertinggal. Selagi dalam sempadan muka, mesti semua muka tu naklah dibasuh. Okey? Dan had panjang. Baik, bila kata sempadan muka, mana sempadan muka? Had panjang. Istilah panjang ni ke atas. Barang antara tempat tumbuh rambut kepalanya. Atas ni tempat tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambut pun kaedah dia tempat tumbuh rambut yang ghalib. Saya punya ni ghalib tak? Ke menyalahi ghalib? Ghalib faham ghalib? Ghalib apa? Adat kebiasaannya. Selalunya situ tumbuh. Saya punya selalu tumbuh sini ke memang selalunya orang tumbuh sampai sini? Itu menyalahi adat. Jadi kalau ada orang yang rambut dia sini rambut ni, rambut kat sini ni. Ni rambut sini. Dia wajib basuh bukan dekat ni lah. Wajib ni. Dan semua yang bulu yang duk tumbuh dalam ni dia kena keluarkan. Kena basuh semua yang ada dalam sepanjang muka. Kalau rambut dia telajak lah, dia bukan macam ni, rambut dia macam ni. Sini bawah ada macam rambut profesor-profesor. Adakah kena basuh muka macam ni? Tak? Pasal apa? Ni kepala dia. Jadi inilah muka ni muka. Oi, ni ubah-ubah lah. Jadi muka nak tengok tak mana? Tempat tumbuh rambut yang ghalib kebiasaannya. Yang tu dinilai. Jadi nak tengok ghalib tak ghalib tu nilai lah. Baik, satu, itu atas. Muka dan kesudahannya, sudah tu maksudnya atas. Yang tu atas, bawah. Mana? Dagu. Dagu apa dagu? Dagu adalah tempat bertemu dua rahang bawah. Rahang. Ni. Dagu. Ni center dia. Dagu lagi. Dan lebarnya. Okey, lebar. Mana? Lebar. Daripada anak telinga kepada anak telinga. Dan jika ada bulu. Baik. Jadi yang tu 4 titik dia bagi. Atas. Macam mana nak sambung? Bawah ni dia sambung ikut alur rahang. Yang ni nak macam mana? Macam tu. Tak? Dia ikut mana? Ikut bulat muka. Jadi mana yang ada dalam sepadan ni? Semua muka lah. Satu soal ni. Muka ke kepala? Muka. Betul ke muka? Bukan rambut je? Bukan rambut je? Rambut dalam sepadan muka. Kalau rambut dia tumbuh sampai sini, ni bukan rambut kan? Jom. Rambut dalam sepadan muka. Wudu kena basuh ke wudu? Kena basuh apa? Apa-apa yang dalam sempadan muka. Kita buat misal. Kalau saya selalu buat misal hidung senang. Hidung tinggi ni.
Kalau ada orang hidung ni macam ni. Hidung apa tu? Pinocchio. Pandai yang boy. Bagus lah. Hidung Pinocchio. Ustaz tahu Pinocchio? Ustaz sekolah Arab, dia tak pandai. Dia daripada kecil anak-anak sekolah Arab lah. Betul tu. Betul. Orang pandai sekolah Pinocchio ni sekolah apa? Sekolah kemasaan. Pakcik-pakcik semua tahu. Betul tak pakcik? Tahu Pinocchio dia? Pasal apa hidung dia panjang? Jawab. Menipu. Pandai lah. Pandai lah dia bang. Ustaz tahu tak? Pinocchio tahu kan? Ustaz orang sekolah kemasaan Arab dia dah macam saya kan lah. Okey. Dah. Kalau hidung panjang, boleh tak wuduk macam ni je? Boleh tak? Buat macam mana? Dia kena ni. Kenapa? Jawab. Dalam sepadan muka. Okey, ni rambut ni. Boleh tak macam ni? Keling. Rambut kadang selalu buat tocang kan? Dia basuh pangkai je. Apa nak buat? Sah tak wuduk? Pasal apa tak sah? Jawab. Macam mana hidung lah. Mana boleh sah basuh sini je. Apa yang dalam sepadan muka kena basuh semua weh. Kalau dia Pinocchio tu banyak kali tipu, dia panjang macam ni tau. Kalau belalai dia kena basuh belalai. Ada tak ada tu punya pasal lah kan. Kita nak cerita hukum. Baik. Bila ni rambut ni tak panjang ni. Apa nak buat? Masa wuduk keluarkan dia. Buat apa? Basuh? Dalam basuh? Saya nak tunjukkan apa tu? Apa yang dalam sempadan muka hendaklah dibasuh. That's the point. Ulama kita ajar teliti fiqh macam tu. Ya, mesti faham. Lepas tu basuh underline ke on the line? Itu basuh macam mana? Yang nak basuh muka macam mana? Nak memang basuh macam mana? Lebih lah. Memang basuh punya lah kan. Betul? Kalau betul-betul on the line ke underline? On the line macam mana? Takut-takut tak kena. Jadi macam mana nak bagi yakin kena? Bagi lebih. Jadi basuh. Wajib basuh. Yang ni yang kaedah ulama sebut ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Yang wajib muka, tapi macam mana nak sempurna? Kena lebih kan? Wajib lebihkan muka, kerana kalau tak lebih maka takut ada yang tak terbasuh. Apa yang dengan lebih tu jadi wajib, maka membasuh, melebihkan basuhan muka adalah wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Basuhan muka takkan sempurna melainkan dengan lebihkan daripada sepadan dia. Maka basuh muka bila dia wajib, nak melebihkan muka dengan itu sempurna basuh muka, maka melebihkan sepadan daripada basuh muka adalah juga wajib. Okey. Jadi kita sebut tu sepadan. Okey. Ada soal tu, tamu ke? Ya. Macam mana? Mata tu kan? Maksudnya macam mana? Oh, celah-celah mata. Jadi apa saja, dia kaedah dia apa saja muka, mata dalam kawasan mata, muka lah. Jadi yang kena basuh mana? Apa-apa yang istilahnya kedutan-kedutan mata ni. Kalau orang tua-tua pula kedut kan, yang macam tu yang tu lah, kedut-kedut tu lah. Mata ni yang tepi-tepi ni lagi berumur, lagi berkedut banyak lah kan. Macam mana? Wajib sampai ke air lah. Jadi kalau ada tarik mata ataupun pakai celak atau seumpamanya buat macam mana? Buat lah. Jadi kalau kata air tu sikit, kalau banyak boom dia akan kena lah. Jadi wajib lah sampai ke air tu. Sampaikanlah tepi-tepi ni, anak mata ni, ni. Wajib sampaikan. Cuma tak wajib macam ni, no? Biji mata tak wajib basuh. Biji mata tak wajib basuh. Pasal biji mata dihukum batin. Macam nak pijat kopek ni tak? Tu tembak air, tak ada payah. Maksudnya untuk ambil wuduk memadai dengan pejam mata,